Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们平安。 hari ini di minggu Advent yang kedua kita akan bersama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan. 我们今天在这个等待期的第二个礼拜，我们要默想神的话语。 Sepanjang minggu Advent ini kita akan belajar tentang nubuatan-nubuatan dari para nabi. 在我们等待的这个时期里面，我们要默想这个神所预言的。 Kalau minggu lalu Pendeta Meling sudah menyampaikan pesan penubuatan dari Nabi Mika. 上个礼拜呢，就是这个有我们的梅林牧师他传讲了关于这个米迦的这个预言。 Hari ini kita akan bersama-sama belajar nubuatan dari Nabi Zakaria. 今天呢，我们要默想的就是撒迦利亚这个先知所预言的。 Kita akan melihat pesan apa yang disampaikan melalui Nabi Zakaria kepada setiap kita. 我们要看这个撒迦利亚他对我们说了什么。 Mari bersama kita akan membacakan satu bagian firman Tuhan 我们来对接的经文， yang terambil dari Zakaria 10. 就是在撒迦利亚书第10章。 Kita akan memfokuskan pada ayat yang ketiga sampai 12. 我们从第3节到第12节。 Tetapi karena sudah tadi dibacakan beberapa pada saat pembacaan ayat Advent, 但是刚才已经读了几节的经文， kita akan hanya membaca satu ayat saja, yaitu ayat 8. 我们只有单单读一节，就是在第8节。 Kita akan membacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, baru kemudian bahasa Mandarin. 我们先用印尼读了以后，再用华语来读。 Zakaria 10 ayat yang ke-8. Aku akan bersiul memanggil mereka dan aku akan mengumpulkan mereka, sebab aku sudah membebaskan mereka dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. 撒迦利亚书第10章第8节，我要发誓声击击他们，因为我已经救出他们，他们的人数必增加，如从前增加一样。 Amin. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. 我们每一个人能够读神的话语，默想神的话语，如果能够行神的话语的人有福了。 Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pesan dari Nabi Zakaria, kita perlu mengenal berita Nabi Zakaria ini ditulis pada masa apa. 我们还没有深入一层以前，我们先要知道这个撒迦利亚写这一本书信的时候是在什么时期。 Ada banyak nabi-nabi yang menulis di dalam Alkitab kita. 在我们的圣经里面有很多的先知，他们写了， Dan mereka melayani pada masa yang berbeda-beda. 所以他们每一个人在不同的时代里面来服侍。 Nabi Zakaria ini melayani umat Tuhan setelah masa pembuangan di Babel selesai. 这个撒迦利亚呢，那个时候呢是在他们从这个被奴的地方出来以后。 Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Israel dibuang atau dijajah oleh kerajaan Babel. 我们知道以色列人那个时候是被这个巴比伦的统治的。 Dan kemudian kerajaan Babel tersebut juga hancur dan kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Persia. 那这个巴比伦呢，他已经粉碎了，后来变了另外的一个王。 Seperti yang kita baca di dalam kitab Daniel bahwa di situ ada terjadi pergantian raja 好像是在但以理书里面好几次换了几个王， dari raja Babel kepada raja Persia yaitu Kores. 所以从巴比伦来到这个波斯亚的这个王。 Raja Persia Kores ini mengizinkan bangsa Israel untuk pulang ke negerinya dan membangun kembali bait sucinya. 所以呢，这个波斯王呢，他允许这个以色列民回去， Dan mereka diizinkan untuk pulang secara bertahap seperti yang kita baca di dalam kitab Esra dan Nehemia. 所以他们可以分好几批的来回家，好像从圣经里面我们看到的。 Kepulangan mereka dari Babel ke tanah mereka membutuhkan waktu yang lama, Bapak Ibu. 所以他们从这个巴比伦回到他们自己的家乡的时候，需要一段时间。 Dan ketika sampai di sana mereka membangun kembali bait suci mereka. 所以那个时候他们重新建造他们的圣所。 Tetapi proses pembangunan bait suci mereka itu menemui kendala. 但是当他们建造这个圣所的时候，遇到了很多的困难， Mereka mendapat perlawanan dari orang-orang lokal yang ada di sana. 所以他们遇到了那个本地人的这个反对。 Dan akhirnya mereka mendapat tekanan dan kemudian pembangunan bait Allah terhenti. 所以他们受到了很大的压制，以致他们重建圣所就停止了。 Bagian tersebut dikisahkan di dalam kitab Esra dan Nehemia. 所以这个事情呢，可以在以斯拉书里面可以看到。 Baru beberapa waktu setelah itu Tuhan membangkitkan kembali nabi-nabi yaitu Nabi Hagai dan Zakaria. 所以过了一段时间呢，神在兴起了这个哈盖还有这个撒迦利亚先知。
Nabi Hagai mengingatkan kembali akan tugas panggilan umat Israel untuk membangun kembali bait 所 suci. 以呢，这个哈该这个先知呢，他兴起了他们的以色列人来再重建这个圣所。 Begitu juga Nabi Zakaria ini. 同样的，这个撒加利亚先知也是如此。 Secara khusus kitab Zakaria ini dituliskan untuk mengingatkan kembali umat Tuhan. 所以在这里呢，撒加利亚特别提醒这个他的子民， Untuk tetap setia kepada Tuhan dan terus berharap kepada janjinya. 好让他们忠心于神，一直是在仰望神。 Jadi ketika kita melihat bagian kitab Zakaria ini, kita bisa melihat satu pesan untuk mengingatkan umat Tuhan agar tetap setia dan berharap pada janjinya. 所以从这个撒加利亚先知所写的里面，我们可以看到他怎样子提醒我们，好让我们忠心于神。 Bapak Ibu, kondisi dari umat Tuhan ini mungkin bukan hanya dialami oleh bangsa Israel. 所以这个人民的这个生活的情形，不单单是以色列民所经历的， Tetapi bisa juga dialami oleh setiap kita. 同样的，我们每一个人也可能能够经历过。 Seringkali permasalahan kehidupan, sakit penyakit, permasalahan ekonomi melanda kehidupan kita dalam jangka waktu yang lama. 很多时候在生活上的困难，在我们的身体的软弱上，还有我们经济上的问题，很多侵袭我们， Dan kesulitan hidup itu seringkali membuat iman kita menjadi kendur. 所以造成了这些困难，使我们的心境越来越软弱了。 Kita mulai mempertanyakan Tuhan, di mana Tuhan berada. 我们就那个时候开始怀疑神，神啊，你到底在哪里？ Kita mempertanyakan Tuhan seolah-olah Tuhan melupakan kita. 我们好像是上帝已经停止没有帮助我们了。 Ada kalanya tantangan, kesulitan, dan permasalahan hidup membuat kita menjadi kendur secara iman. 所以很多时候因为挑战，因为困难，造成了我们对上帝的信心已经落下来了。 Kiranya melalui firman Tuhan di minggu Advent yang kedua ini kita kembali boleh dikuatkan. 好让到借着今天的神的信息，我们每一个人得着坚固。 Kita kembali diingatkan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita dulu. 他在那里提醒我们，使我们记得神怎样子在以往的日子帮助了我们， Dan apa yang akan Tuhan terus lakukan bagi kehidupan kita di masa yang 甚 akan 至于 datang. 神一直怎样子的在带领着我们。 Ada dua pesan yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu 在 sekalian. 这里，我有神对我们的两个的这个吩咐， Mari kita bersama-sama melihat di dalam ayat kita. 我们再一同来看我们的经文。 Pesan yang pertama bahwa Tuhan setia pada janjinya. 第一个呢，就是上帝对他的允许是信实的。 Kalau kita membaca kitab Zakaria, kita akan melihat kitab ini dibuka dengan sebuah seruan pertobatan. 我们打开这个撒迦利亚书呢，他用这个我们呼求我们的悔改的这个信息。 Di pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke-6 kita bisa melihat Nabi Zakaria itu mengingatkan umat Tuhan, bertobatlah. 所以从第一章一直到第六章里面呢，他那里呼吁我们，你们悔改吧。 Karena di dalam kondisi yang sulit, di dalam ketidakpastian hidup, umat Tuhan banyak yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. 所以在困难的日子里面，在我们迷惘的生活当中呢，以致使我们遗忘了神。 Jadi Nabi Zakaria kembali mengingatkan untuk hidup sesuai dengan firman 所以 Tuhan. 呢，撒迦利亚先知呢提醒我们，好让我们能够恢复我们在信靠我们的神。 Baru berikutnya kalau kita baca berikutnya ada beberapa kumpulan penglihatan-penglihatan. 所以接下去呢，讲到很多他们所看到的异象。 Total ada 8 penglihatan yang ditulis oleh Nabi Zakaria. 这个撒迦利亚所写的共有8种的。 Ketika kita membaca penglihatan-penglihatan ini kita harus membacanya secara berpasangan, Bapak Ibu. 所以当我们看的时候呢，他的这个意象呢，是我们可以一个一个配搭的。 Karena tema-tema yang disampaikan adalah tema-tema yang mengulang satu dengan yang lain. 因为在这里所说的有很多是他们重复的。 Seperti penglihatan pertama, pesannya sama dengan penglihatan yang ke-8. 好像是第一个呢，跟第8个呢是同样的。 Penglihatan kedua sama dengan penglihatan yang ke-7. 那么第二个的意象呢，跟第7呢是相符的， Begitu seterusnya. 就是这样子接下去。 Setiap penglihatan-penglihatan ini bertujuan untuk mengingatkan umat Tuhan dan memberikan penghiburan bagi mereka. 所以呢，他们这个预言呢，告诉我们是好让我们能够一直在想着神。 Mengingatkan bahwa sekalipun kerajaan Israel yang ada di dunia ini hancur, 他告诉我们，虽然以色列的王在这个世界上可以粉碎， kerajaan Allah itu tetap memerintah. 但是上帝的王仍然在统治的。
Sekalipun Israel itu sudah tidak memiliki raja lagi, 虽然以色列已经没有王了， tetapi Allah tetap memerintah dan berkuasa atas mereka. 但是上帝仍然在管理我们，他在那里统治我们。 Rencana Tuhan tetap terus berjalan. 神的计划仍然不断的进行， Rencana Tuhan tetap terus dikerjakan. 神的计划一直不断的去做。 Sekalipun bangsa Israel tidak memiliki apa-apa lagi, 虽然以色列民已经一无所有了， bahkan tanah sekalipun. 甚至于土地， Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， bagian ini menekankan akan kesetiaan Tuhan akan 所以这 janjinya. 一部分呢是告诉我们，我们对神的重心。 Tuhan tidak pernah ingkar terhadap apa yang telah Ia janjikan. 上帝他跟我们应许的，他所立的有，从来他没有忘记，没有废弃的。 Ketika kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, 当我们知道我们的上帝是一个新设的神的时候， maka kita sebagai umat Tuhan juga diajak untuk menjadi umat yang setia. 所以他教导我们成为他的子民，我们也应当要忠心。 Namun seringkali pengalaman, pergumulan kehidupan seringkali mengkaburkan panggilan kita. 很多时候因为种种的困难，造成了使我们对于神对我们的呼召，我们看不清了，模糊了。 Kita lupa apa yang harusnya kita lakukan sebagai umat Tuhan. 所以我们也忘记了我们成为神的儿女的这个本分当做什么。 Hati kita perlu diingatkan kembali akan janji Tuhan 所 setiap 以 waktu. 需要用神的话语再一次来提醒我们，好让我们能够记得神对我们的应许。 Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya diceritakan oleh seorang teman saya. 在不久前有一个朋友这样子告诉我， Dia diundang makan ke sebuah restoran mewah yang ada di kota Jakarta. 那么有人邀请他了到一个豪华的这个酒店里面一同聚餐。 Restoran tersebut ada di hotel yang mewah dan terletak di lantai yang tinggi. 就是那个地方呢是在一个豪华的餐厅里面，在最高层的。 Ketika dia menceritakan kepada saya, dia begitu bersemangatnya menceritakan, saya diundang ke tempat makan, ke tempat yang sangat mewah. 所以他跟我讲的是很有精神的告诉我，我被邀请到一个豪华的酒店。 Kemudian ketika dia sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan pakaian yang baik, dia pergi ke sana. 所以他已经预备好了，穿了好的衣服呢，他就来到这个地方。 Sampai ke sana dia kemudian diantarkan naik lift sampai ke tempat makan yang ada di lantai paling tinggi di hotel tersebut. 所以他到了那个地方，他们就陪着他乘了这个电梯来到最高层的。 Ketika sampai di sana, dia begitu terkagum dengan pemandangan dari tempat makan tersebut. 当他来到了这个地方，他很惊奇的看到了这个酒店的布置， Suatu pemandangan yang dia tidak pernah lihat sama sekali 就是这个地方 sebelumnya. 的景象，他是从来没有看到的。 Dia melihat bagaimana pemandangan kota Jakarta dari tempat yang sangat tinggi. 他在这个高处能够看到盐城的这个风景， Dia melihat bagaimana kerap-kelip lampu ibu kota begitu 他 indahnya. 也能够看到了那个是首都里面的那些闪闪发光的灯。 Seperti orang-orang modern ketika melihat tempat-tempat yang bagus, dia pasti mengeluarkan handphonenya. 所以好像平常的人一样呢，我们看到了那样好的风景，他就拿出他的手机， Untuk foto-foto tempat tersebut. 他就哪里在拍照。 Menurut pikirannya, kapan lagi saya bisa ke sini? Kapan lagi saya bisa makan di tempat ini kalau nggak diundang? 照他的想法呢，我什么时候能够再来到这个地方，再一次来到这里来测呢？ Namun setelah beberapa saat kemudian dia dipanggil oleh orang yang mengundangnya. 所以不久以后呢，就能够邀请他的人来叫他。 Orang yang mengundangnya mengatakan, ayo kita makan. Tujuan kita ke sini kan untuk makan. 所以那个朋友就说：“来吧，我们来这里的目的只是要测罢了。” Bapak Ibu, kisah ini menggambarkan perjalanan kehidupan kita. 弟兄姐妹们，这个故事描写了我们生活上的这个路程。 Baik keadaan yang baik maupun keadaan yang susah seringkali mengkaburkan panggilan dan tujuan hidup kita. 无论在好的或者是不好的环境里面，很多时是我们的视野呢模糊了。 Ketika kita tidak terus-menerus mengingat akan siapa kita, identitas kita, panggilan kita, kita akan menjadi lupa tujuan hidup kita di dunia ini. 当我们没有一直在想到底我们是谁，我们的呼召是什么呢？我们就能够忘了一切。 Tuhan mungkin bisa mengizinkan kita untuk menjadi orang yang sangat terkenal, sangat kaya, dan sangat hebat. 可能上帝允许我们成为一个成名的人、有富有的人、很厉害的人。
Tuhan bisa mengizinkan kita menjadi punya kuasa yang begitu besar. 神也允许我们有很大的这个权柄。 Tetapi ketika kita ada di atas dan kita lupa apa tujuan kita akan menjadi orang yang memanfaatkan kekuasaan 所以 tersebut. 当我们在这个最高的地方的时候，我们忘记了我们来自我们的生活的目的。 Seperti teman saya ketika dia sampai di atas, dia lupa karena dia melihat pemandangan yang selama ini belum pernah dia lihat ketika dia tinggal di bawah. 所以好像我的这个朋友，他向来是住在下面的，从来没有看到在高处的这个风景。 Ketika Tuhan mengangkat kita, memberkati kita menjadi orang yang kaya, kita mungkin akan merasakan banyak hal yang mungkin kita tidak bisa lakukan ketika kita masih menjadi orang yang biasa. 所以当上帝提高我们成为一个富有的人的时候，很多事情当我们在低层的时候不能够做到的。 Sekali kita berkata, sekali kita memerintah, mungkin orang lain bisa tunduk, bisa melakukan. 虽然我们在那个时候命令别人，可能能够低头顺服我们。 Ketika kita lupa tujuan kita, kenapa Tuhan mengangkat kita sampai ke sana? 但是我们忘记了，为什么神把我们放在这个高处呢？ Kita akan cenderung memanfaatkan kekuasaan 很 tersebut. 多时候我们就利用了我们的这个潜力。 Begitu juga sebaliknya ketika Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami hal-hal yang sulit di dalam kehidupan kita. 同样的，当上帝允许我们在低层、在困难的时候， Ketika Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami hal-hal yang tidak ingin kita rasakan, 如果神允许我们在那个我们不喜欢的环境的时候， kita akan berfokus pada kesusahan yang kita alami. 我们只有焦点集中在我们的困难里面， Kita akan berfokus pada penderitaan yang kita jalani. 我们只有焦点集中在我们困难的这个生活的路程。 Tetapi kita lupa bahwa di balik itu ada Tuhan yang setia yang menyertai kita. 但是我们忘记了，在这一切困难的背后，有一个信实的神随着我们。 Bagian yang pertama ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan kita setia. 这个第一点是提醒我们，我们的上帝是信实的神， Dia terus ada menyertai kehidupan kita. 他一直是跟我们随着我们，跟我们同在。 Begitu juga kita sebagai umatnya dipanggil untuk setia kepadanya. 同样的，神呼召我们，好让我们能够成为一个忠心的信徒。 Hati dan pikiran kita perlu terus-menerus diingatkan untuk janji Tuhan, penyertaan Tuhan. 我们的心，我们的思想一直在纪念着神与我们同在，神的信实。 Kita terus perlu membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari supaya kita diingatkan terus. 我们一直每一天不断的来读经，好让我们不至于忘了。 Kita perlu terus disegarkan dengan firman Tuhan supaya kita menjadi umat yang setia kepadanya. 好让神的话语能够充实我们，使我们能够成为一个忠心的信徒。 Mari Bapak Ibu kita mau menjadi umat yang setia sebab Tuhan kita adalah setia. 所以弟兄姐妹们，好让我们大家成为一个忠心的信徒，因为我们的上帝是信实的神。 Pesan kedua yang mau disampaikan pada bagian ini adalah Tuhan sendiri yang akan datang menolong umatnya. 那么第二个吩咐呢，就是神他要亲自来到这个世界来拯救他的人子民。 Nabi Zakaria selain mengingatkan terus akan janji Tuhan dan kesetiaan Tuhan, 我们除了能够记得神的应许，还有他的信实以外， dia kemudian memperjelas bahwa janjinya itu akan dinyatakan seperti apa. 所以他在重复的、清楚的告诉我们，他们的信实是怎样子的。 Janjinya itu akan dinyatakan dalam pertolongan seorang pribadi yang akan datang. 所以他的应许呢，就设现在有一个位格，他亲身来到这个世上。 Kalau kita melihat dari ayat yang keempat dikatakan seperti ini. 如果在第四节里面，我们可以看到， Daripada mereka akan muncul batu penjuru, akan muncul patok kemah, akan muncul busur perang, dan daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. 第四节里面说，房角石、钉子、征战的沟吼，一切的掌权的，都是在他们处。 Di sini dikatakan ada karakteristik pribadi yang akan datang sebagai penyelamat. 所以这里告诉我们，要来拯救我们的是一个特别的， Karakteristik itu digambarkan dengan beberapa simbol-simbol, 所以它这个特别的这个特点有好几样事情来解释， yaitu batu penjuru, patok kemah, busur perang, dan penguasa. 就是好像这个房角石、钉子、征战的这个弓。 Simbol-simbol ini menggambarkan tentang karakter pemimpin yang akan menyelamatkan umat Tuhan. 所以这一切的仪表呢，就是象征着要拯救我们的。 Bahwa dia adalah batu penjuru yang artinya bahwa dia adalah pondasi yang kuat dan kokoh. 所以如果他来呢，他是一个房角石，他是一个稳固的基础。
Batu penjuru pada masa waktu itu, pada masa pembangunan kuno pada masa itu adalah batu pertama yang diletakkan sebelum pembangunan. 所以那个时候他们要建造一个房屋的时候，他们起初呢就放了一个房角石成为他们的基础。 Batu penjuru itu menjadi arahan kemana arah bangunan tersebut susunannya akan ditentukan. 所以呢，这个房角石呢就指引他们以后要怎样子去建造。 Ketika dikatakan bahwa pribadi itu adalah batu penjuru, dia akan menjadi pondasi yang kokoh, stabil, dan tidak berubah oleh waktu. 所以这个要来的这个拯救者呢，他是一个房角石，是稳固的这个地基。 Ketika digambarkan dia adalah patok kemah, yang artinya dia mampu menanggung beban dan menopang beban kesalahan dari umat Tuhan. 在这里描写说是一个钉子，表示说它是很稳固的，它是能够好好的统治的。 Patok kemah biasanya digunakan sebagai penyangga berdirinya sebuah kemah. 所以呢，这个钉子呢是支持着这个帐篷的这个搭起来的这个力量。 Jadi patok kemah itu harus memiliki kemampuan untuk menanggung beban yang sangat berat. 所以呢，这个钉子它要有能力来承托着这个沉重的。 Selain itu digambarkan juga sebagai busur perang. 在这里是说，好像是这个征战的弓。 Bahwa pribadi itu juga akan berjuang aktif bagi umat Tuhan. 所以呢，这个拯救者呢，他也是要主动的去来帮助的。 Dan juga dia adalah penguasa yang berdaulat dan mutlak. 而且呢，他是一个掌权的。 Pertanyaannya siapakah pribadi ini 他 Bapak 的 Ibu? 问题呢，这个要来拯救的者是谁呢？ Ternyata pribadi ini adalah Tuhan sendiri. 原来这个要来的这个是我们的主。 Pribadi ini adalah Tuhan sendiri yang akan datang memberikan keselamatan, kebebasan yang sejati 所 bagi 以原 umatnya. 来这个要来的是我们的神，他自己亲身来要拯救的子民的。 Dari mana kita bisa tahu bahwa Tuhan sendiri yang akan datang? 我们怎样子能够知道呢？是我们的主他要来呢？ Karena di ayat yang ke-6 kalau kita mau perhatikan di situ ada perubahan kata ganti orang. 所以在这里第6节我们可以看到，我们换了一个人物。 Bapak Ibu bisa perhatikan di ayat di Alkitab baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin ada pergantian kata ganti orang di situ. 所以我们可以看到，无论是什么的翻译本，它都有写到关于一个换了另外一个人物。 Di kata sebelumnya digunakan kata ganti orang ketiga. 这里是第3个人称， Sementara di ayat 6 dan seterusnya 在第6节和2节以后的， digunakan kata ganti orang pertama aku. 所以起初的这个换了一个人名称呢，这是我。 Ada perubahan kata ganti menjadi orang pertama. 所以这里的这个人称是换了第一个人称， Menjadi lebih personal. 它是特别的孤独的一个， Menjadi seperti percakapan dari Tuhan sendiri. 好像是神亲自所说的话。 Bahwa aku yang akan menolong, aku yang akan menyelamatkan, aku yang akan membawa mereka. 这里是说我要帮助，我要兼顾，我要带领他们。 Mari kita perhatikan di ayat yang ke-6 dikatakan, aku akan membuat kaum Yehuda dan menyelamatkan keturunan Yusuf. 所以这里他说我要兼顾犹大的家，拯救约瑟家。 Aku akan membawa mereka kembali, menyayangi mereka, dan mereka akan dibawa kembali. 在这里接下去说，我要领他们归回，我要怜悯他们，他们必像未曾被抛弃的一样。 Tuhan menjanjikan sebuah pemulihan keselamatan bahwa umat Tuhan tidak akan terpecah lagi. 所以呢，神允许说，这个他的子民不再被破裂了，他们重新被拯救。 Kalau kita bisa lihat di situ ada Yehuda, kerajaan selatan, dan Yusuf yang sukunya ada di kerajaan utara. 在这里也有这个犹大，还有约瑟他们的这个王位。 Tuhan menjanjikan bahwa aku yang akan membawa keselamatan dan tidak ada perpecahan lagi. 所以呢，神说我要拯救你们，没有在这个破裂的。 Di ayat yang ke-8 dikatakan aku akan bersiul memanggil mereka, mengumpulkan mereka dan membebaskan mereka. 那么在第8节里面说，我要发笑声击击他们，因为我已经救赎了他们。 Tuhan akan memberikan sebuah tanda dan tanda itu yang akan dikenali oleh umat Tuhan. 所以神要给他们一个记号，那么这个记号是他子民所知道的。 Dan di ayat 12 dikatakan aku akan menguatkan mereka dan membuat mereka memuliakan Tuhan. 所以呢，在第12节里面呢，他说：“我必使他们依靠我得以坚固。”
Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， pemulihan dan pembebasan yang Tuhan janjikan 神所应许的，使他们被复兴，使他们能够被释放。 Dia tidak menyuruh orang lain, dia tidak menyuruh nabi-nabi, dia tidak menyuruh malaikat-malaikat, tetapi dia datang sendiri. 他没有叫那些先知们，也没有叫天使们，也没有叫什么人，但是他亲身来。 Janji Tuhan ini digenapi oleh dirinya sendiri. 神给我们的应许，他自己成全。 Dan kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan adalah penggenapan dari janji Tuhan. 所以主耶稣，我们所纪念的他的降生这个圣诞节呢，就是他成全了他给我们的应许。 Sang Raja yang sejati, Gembala yang agung, yang datang untuk membebaskan umatnya. 所以呢，这个真正的一个王，这个伟大的牧者，他要来成全这个应许。 Dan ini menjadi penghiburan buat setiap kita, bukan? 所以这一点呢，给了我们很大的这个安慰。 Bahwa janji Tuhan itu digenapi oleh si pembuat janji itu sendiri. 如果这个上帝的应许呢，就是这个释放者呢，他成全了这个应许。 Dia tidak menyuruh orang utusannya, orang kepercayaannya, tetapi dia datang sendiri. 他没有差派别人，差派他所信任的人，但是他亲身去做。 Dan ini merupakan suatu penghiburan sukacita bagi setiap 所 kita. 以这个成为了我们莫大的这个安慰，莫大的喜乐。 Bahwa pemulihan kita ada di tangan yang tepat. 因为呢，我们能够被复兴呢，完全是在一个稳固的手中所带领的。 Ketika kita tahu tentang berita ini, 当我们知道了这个信息以后呢， kita mungkin bertanya bahwa ketika Kristus datang itu untuk memulihkan, membebaskan kita dari apa, Bapak Ibu? 当我们在哪里可能发出一个问题，他基督他要来，他使我们从什么释放出来呢？ Kristus datang, penderitaan tetap ada. 基督来了，我们仍然有很多的痛苦。 Kristus datang, sakit penyakit tetap ada. 基督来了，疾病仍然有， Perang masih ada juga. 战争也是有， Kemiskinan juga. 贫穷也是存在的。 Apa yang Tuhan bebaskan ketika Ia datang? 他来，他要释放我们从什么哪里出来呢？ Tuhan membebaskan kita dari akar permasalahan semua itu. 但是他使我们从这个一切困难的这个根源释放出来。 Tuhan membebaskan kita dari ketakutan terbesar manusia, yaitu maut, kematian. 他也释放我们从人所最惧怕的这个死亡的这个界限里面出来。 Dan Tuhan membebaskan akar dari segala penderitaan di dunia, yaitu dosa. 所以他也为我们解决了这个一切罪恶的根源，就是我们的罪。 Tuhan tidak hanya menyelesaikan sakit penyakit, Tuhan tidak datang menyelesaikan kemiskinan. Kalau dia mau menyelesaikan itu, dia tidak datang sebagai seorang anak bayi mungil yang lahir di palungan. 所以他来，他不是要使我们从疾病里面释放出来，或者在困难释放出来，他不需要成为一个婴孩来到这个世界的。 Dia akan datang sebagai seorang tabib atau seorang pengusaha yang sangat kaya. 所以他来呢，他要成为一个很大的这个有名的医生，或者是一个大企业家。 Tetapi ia datang sebagai seorang yang memberikan hidupnya mati di kayu salib. 但是呢，他来，他把他自己的生命献给了我们，在这个十字架上， Untuk menyelesaikan akar dari segala permasalahan, yaitu kejatuhan manusia dari dosa. 以致成全了我们这个痛苦的这个根源，就是人跌在罪恶里面的根源。 Sekarang Kristus sudah datang dan membebaskan kita dari dosa. 现在基督已经来了，他已经释放了我们， Dan dia memampukan kita untuk menang atas dosa. 所以他也给我们能力，能够胜过这一切的罪恶。 Mari Bapak Ibu kita mau hidup sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan. 弟兄姐妹们，好，让我们过着已经被释放的这个生活， Bukan sebagai orang-orang yang masih terbelenggu dengan dosa kita. 而不是活在被这个罪恶所捆绑的生活里面。 Tuhan sudah membebaskan kita dan memampukan kita untuk bisa menang atas dosa. 神已经释放了我们，给了我们能力来胜过这一切的罪恶。 Mari kita mau hidup sebagai orang yang sudah dibebaskan. 好，让我们的大家过着一个已经被释放了的这个人的这个生活。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. 亲爱的主，我们感谢你，你今天的信息。 Tuhan yang boleh tolong setiap kami. 主啊，你可以帮助我们每一个人。
agar memahami makna dari kehadiran-Mu ke dalam dunia. 好，让我们能够明白你来到世上的这个意义。 Memahami akan karya-Mu di dalam dunia ini 我们也明白你在这个世界上的作为， adalah untuk membebaskan kami dari belenggu dosa. 为的是要拯救我们从罪恶的捆绑里面出来。 Tuhan yang boleh tolong setiap kami, 亲爱的主，你可以帮助我们每一个人， agar kami boleh hidup sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. 好，让我们能够过着一个能够得胜的这个生活。 Kami bukan lagi orang-orang yang masih terbelenggu dosa kehidupan lama kami. 我们不是过在以往的这个被罪恶捆绑的日子里面。 Biarlah Tuhan yang terus boleh menolong agar kami boleh menjadi hidup sebagai orang yang sesuai dengan kehendak-Mu. 好，让我们能够过着合乎你心意的这个生活。 Terima kasih Tuhan, terima 谢谢 kasih. 我们的神， Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke 我 dalam 们把我 tangan. 们的生命完全交托给你。 Di dalam nama Tuhan Yesus, 我们奉靠主耶稣基督的名求， kami telah berdoa dan mengucap syukur. 我们祷告以感恩。 Amin. 阿门。 Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita akan meresponi pemberitaan firman Tuhan dengan memberikan persembahan. 弟兄姐妹们，我们来回应神所准给我们的信息，我们来行奉献。 Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan pujian dari nomor 278, Hatiku Tersedia Bagimu.